makan murih, sangat meriah, makanan banyak, tidak terkira. Mula bermadah, kata terindah, salam dihulur pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama kita di dalam rancangan Borak Murih. So, anda bersama saya selama 30 hingga 1 jam bersama dengan Dr. Faiz pada malam ini merupakan pegawai bertugas di Jabatan Kecemasan Hospital Mersing. Terima kasih kerana menonton bersama kami. Teruskan share and like. Assalamualaikum. Begitu sempoi Dr. Faiz di sana. Hai, apa khabar Syifa? Kedua-duanya adalah doktor ya. So, apa khabar? Assalamualaikum Faiz. Macam mana? Salam, sihat. Baby sihat? Fayat mana ada? Ada. Fayat pun ada juga di situ. Nak mencelah. Dah besarnya. Apa khabar orang Istana Putih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Is sebab sudi join kita orang punya live hari ni. Okey doktor. Setelah berkahwin, kita nampak doktor begitu gembira sekali bersama dengan pasangan dan juga anak. Boleh tak mengimbau sikit bagaimana seorang doktor bermain cinta? Sebab kita tahu doktor ni sangat busy ya. Di bahagian kecemasan pula tu. Boleh share sikit tak macam mana bermain cinta dengan pasangan? Alhamdulillah. Pasangan dapat sama-sama doktor, walaupun sama-sama doktor lagi senang tu saling faham, memahami lah sebab dulu doktor. Kita orang dulu kenal masa belajar dekat Mesir, dekat Universiti Zaghazi Mesir. Oh, okey. So dari situlah bibit-bibit cintanya. Dari situlah kenal Syifa semua. Dengan cara macam mana? Kita nak tahu sebab kita tengok doktor ni seorang yang sangat serius berada di dalam bilik hospital dan sebagainya. Dia punya soalan tahu ni tanya ni. Macam mana? Tapi kita nak tahu macam mana boleh terpikat dengan isteri tu. Macam mana ya? Apa yang membuatkan doktor terpikat dengan isteri? Adakah dari segi tutur katanya? Dari segi rupa, perangai. Amboi, kembanglah doktor kat sebelah tu. So, bagaimana doktor membalikan masa untuk pasangan dan keluarga? Sebab dua-dua kan sibuk bekerja di terpaksa on call lagi. Bertembung atau tak jadual bertembung tu ke tak? dalam satu minggu berapa hari jumpa atau kan okey. Masa zaman housemanship di Hospital Selayang tu memang bertembung tu, kalau dekat rumah nak bertemu tu susah jugalah sebab dua-dua kita orang waktu houseman tu kira working hours tu panjang lah, daripada kadang pagi sampai malam. So working hours tu panjang, so kadang-kadang jumpa kat rumah tu susah lah. Tapi kita orang satu hospital, kira jumpa dekat hospital pun ada. Oh, okey. Kalau dekat Mersing ni, alhamdulillah kerja kat sini quite relax jugalah. Sebab tidak banyak prestasi. Kita orang akan gila-gila on call lah. Kalau waktu hari Minggu kita orang takkan on call sekali lah. Sebab sejak ada Ilyas ni kita orang akan on call gila-gila. Oh, dia orang benarkan untuk on call bergila-gila lah. Kecuali waktu weekend dekat sini hari Khamis, Jumaat, Sabtu weekend adalah MO yang sama. So kita orang akan on call straight lah Khamis, Jumaat, Sabtu. Masa tu dah susah sikit kalau nak jaga si kecil ni. So dalam waktu sekarang ni anak tu dihantar ke mana? Dah beberapa bulan ni kita orang ambil pembantu rumah, ambil maid. So sejak ada maid lagi senang lah. So dalam ambil maid tu, dalam situasi COVID sekarang kan doktor, macam mana trusted doktor kepada pembantu rumah dan juga tukang jaga tu macam mana tu? Apa perasaan doktor? Dah dekat 8 bulan sebenarnya kita orang dah 3 maid tukar. Maid yang ketiga ni dapat okey lah. So kita orang akan keep yang sekarang ni lah. Masa dulu yang pasal sebelum COVID ni, kita orang sempat tukar yang ketiga ni sebelum wabak COVID ni start lah. So nasib baik sempat diorang sempat masuk ke Malaysia. Kalau tak susah juga kita orang. Okey, betul.
Oh, macam tu ceritanya. Macam tu, kami pun ada pembantu rumah juga. Tapi pembantu rumah kita pun bertukar-tukar juga. Ya, masa lawan anak nombor Ya, 2 tu kan. sebab pembantu rumah saya itu bercinta. Doktor. Dan larikan diri, doktor. Macam mana? Dekat kawan lah. Ha. Tapi yang sebelum tu kita, tapi dia memang nak balik. Sekejap je, jadi dia kata dia nak balik. So kita orang terpaksa cari yang lain lah. Mungkin konsepnya bercuti katanya. Okey. So bagaimana dengan hospital di Mesir? Macam mana keadaan hospital Keadaan hospital di Mesir? Alhamdulillah, duduk kat Mersing ni hospital kecil, hospital distrik lah. Hospital kampung dia pesakit kurang sikit nak berbanding dengan hospital di bandar, di macam di JB ke Keluang ke lagi ramai lah. Pak Is ada tak? Pak Is ada tak pergi ke JB ataupun dipanggil ke JB untuk buat prosedur ke apa ke selain daripada kat Mersing? Setakat ni tak ada pun. Hari tu ada, sepatutnya kena pergilah untuk ke hospital Permai untuk membantu rawat pesakit COVID. Tapi dia orang dah tukar balik, Mersing kena cover hospital Keluang. Dan kita orang ada seorang IPO dekat Mersing ni memang asal daripada Keluang. So dia yang rela hati lah untuk nak menjaga pesakit COVID dekat Keluang tu sebab dia pun daripada Keluang. So dia yang wakil untuk kita orang Mersing lah. So kita orang yang lain ni selamat duduk kat Mersing je lah. So maksudnya dekat Mersing virus COVID ataupun pesakit COVID tu tak ada ataupun clear lah masa dia? Mersing ada tapi dah actually total case kat Mersing ada 4 case lah. Yang aktif 2 case tu pun, yang aktif 2 case tu pun dah lama dah. Tak ada new case dah sejak PKP ni tak ada new case lagi daripada Mersing. Okey, jadi maksudnya pesakit COVID pesakit COVID yang di Mersing tu dia can recover lah, dia tak kronik. Umur dia berapa tahun ataupun macam mana dia punya latar belakang ke? Dia punya detail dia tak tahulah. Okey, faham. Mungkin ada some of the Tapi dia pesakit COVID semuanya dekat hospital Permai ataupun hospital Keluang lah. Kita orang akan bawa ke sana lah. So bagaimana mengharungi pesakit-pesakit itu dan macam mana you uruskan diri you? Untuk nak balik ke rumah. Balik ke rumah dan sebagainya. Kita kan risiko untuk ada orang-orang tu mungkin terdapat risiko. So what is actually the mitigation yang dibuat sebelum balik ke rumah? Selalunya di hospital kita orang yang tengok pesakit di Jabatan Pesakit Luar, di Jabatan Kecemasan, kita orang akan pakai baju PPE hospital dan pakai mask lah. Itu wajib lah bagi kita pakai mask dengan baju hospital. So setiap kali tengok patient, kita orang akan pakai, kalau nak tengok macam contohnya pesakit dia sakit batuk-batuk ke, sakit tekak ke, nak cek tekak ke, kita orang kena pakai face shield lah. Sebab sekarang ni kita tak boleh nak expect semua orang, kita orang akan expect semua pesakit yang ada simptom pernafasan adalah pesakit COVID lah until proven otherwise. Dia dah tak ada macam A, B, C, COVID, tak ada, semua batuk je terus cakap COVID, terus precaution je lah. Sebagai precaution lah. So bila dah ambil case dia lagi, tengok dia punya sejarah, kalau dia punya screening tu low risk, baru kita orang tak payah nak proceed dengan COVID punya test lah. Okey, kalau dan balik question, so far ramai tak dekat sana yang buat saringan COVID ke? Tak ada kan? kalau di hospital Mersing taklah ramai sangat. Sejak Selamat lah. start wabak COVID-19 ni dalam less than 10 case lah kita orang tengok, dan semua tu adalah negatif lah. okey. So sebagaimana yang Dia saya yang dengar bahagian kesihatan lah, setiap yang jaga klinik kesihatan, diorang akan buat sampling dekat masyarakat. So MO dekat klinik kesihatan yang lagi sibuk lah untuk bahagian COVID ni. Ujian saringan tu banyak dilakukan di klinik kesihatan dulu, apa-apa baru refer ke hospital. Betul. Dia tak bukan ke hospital terus, tak lah maksud dia. Kita orang punya hospital tak buat massive sampling lah. Sampling di kalangan masyarakat semua adalah MO daripada klinik kesihatan. Okey, faham. okey, setelah mendengar kisah Dr. Faiz ini, saya mendengar ada beberapa paparan yang ada di Facebook dan juga kami dapat WhatsApp. Daripada WhatsApp nampak darinya ada doktor-doktor yang mengeluh kesah tentang keadaan COVID sekarang. So
apa perasaan doktor dan bagaimana agaknya seorang doktor memotivasikan diri untuk kuatkan semangat? Sebab yelah, sebab kan kita baru Malaysia kan baru start PKPB ni persyaratnya macam longgar sikit. Actually taklah longgar, sebenarnya dah just yang sektor-sektor untuk bisnes untuk nak memajukan ekonomi. Tapi daripada medical field punya view, memang mostly akan sebaiknya kita extend lagi PKP ni sampai new case tu less than 10. I see. Tapi kalau tengok graf tu actually memang dah flat dah juga. Cuma semalam masih naik. Jadi Naik. tiba-tiba masing-masing agak risau lah, macam ada konflik di antara keputusan untuk buka industri dengan bahagian lainnya. So kita orang concern bahagian lainnya ni memang kalau boleh janganlah dulu, bagilah dia reda dulu. Tapi bahagian ekonomi dia dah risau tentang ekonomi kita macam mana. Itulah sebab kalau bahagian medical, kita orang akan fikir dah dia punya wabak virus coronavirus yang COVID ni, dia punya strainnya lain sikit, dia macam cepat sangat merebak dan dia effect orang tu cepat. So kalau ikutkan dia punya untuk quarantine dengan lockdown ni adalah itulah langkah yang paling baik lah untuk nak mengelak daripada wabak ni mengular. Okey, betul. Tapi Okey. dari segi ekonomi pun kita juga kan, so kena 50-50 lah. Okey. Betul tak teori saya, sebab kita orang just sebab rasanya doktor pun tahu yang kita orang pun actually baru balik daripada Norway sebulan yang lepas. So teori kita actually benar ke COVID ni, bila kita punya badan kuat ini kan, kalau kita betul-betul cukup vitamin, kita betul-betul cukup makanan yang suplemen ke, ataupun kita punya badan sendiri boleh untuk kawal COVID ni, walaupun COVID tu datang dekat kita, dia tak boleh merebak. Betul tak? Ke bukan salah kata begitu? Dia tahu saya dah. Jadi saya bukan pakar virus, bukan pakar medical. Cuma apa yang saya faham, yang juga tengok statistik COVID ni affect kalau orang-orang biasa yang muda, dewasa yang muda dah bawah umur 40 tahun ni, dia punya recovery rate dia tinggi lah. Tapi kalau tengok yang 40 ke atas ataupun yang pelakon yang ada sakit kecil mana darah tinggi, jantung ke, yang ada immunokompromis, itu yang mostly kematian daripada warga-warga emas lah. Betul. Jadi logik dia misal kata contoh macam Abang Faizal, dia pergi kerja. Okey, sebenarnya COVID tu ada dekat dia. Tapi kita semua mungkin kita punya badan resist untuk lawan COVID tu dan dia tak jadi. Logik tak macam tu? Itu tak payah nak, kita tak payah nak pasti sama ada virus tu boleh, rasa virus tu boleh juga pergi, cuma lain-lain badan sendiri macam mana dia nak defend daripada virus tu lah. Ada macam contoh saya kalau kena virus saya okey je walaupun saya ada virus. So ada orang kena dia akan batuk-batuk akan sakit. Dia mengikut So, penerimaan lain badan lah seseorang maksudnya. tu. Betul. Jadi maksudnya memang apa-apa pun dalam zaman COVID ni kita sendiri kena jaga kesihatan kita jugalah, instead of kita macam serahkan diri, macam pergi luar pun tak pakai mask, betul tak? Sebab tengok dia COVID ni punya strain, sifat dia memang dia merebak tu memang cepat, mudah dan cepat lah. Cepat, So itu yang daripada segi penularan dia tu cepat sangat. So kita expect dia punya cara transmit antara person to person tu memang sangat mudah dan sangat cepat lah. Sebab tu kita kena ambil precaution. Okey, setelah macam kerajaan beri laluan kepada pekerja-pekerja untuk bekerja semula, apakah persediaan doktor-doktor di luar sana? Sekiranya jumlah pesakit meningkat secara mendadak, apa persediaan doktor? Sejak daripada PKP start tu, rasanya setiap hospital lah, Hospital Mersey pun kita orang pun dah sediakan satu ward khas lah. Satu ward khas untuk pesakit-pesakit yang suspek COVID ataupun yang COVID lah. So, andai kata kalau lepas PKP ni makin longgar, makin orang ramai makin keluar ataupun virus makin ada third wave atau fourth wave. So, insyaAllah yang kita orang semua dah bersedialah dengan katil-katil yang kita dah allocatekan khas untuk pesakit-pesakit yang itulah yang sakit saluran pernafasan ni. Oh, jadi maksudnya memang kerajaan test
sample test pun kita dah arrange siap. Kalau ada kata ada case macam kita nak hantar semua. Jadi Selama sebulan kita ni memang rasanya setiap hospital pun dah get ready lah. Semua katil-katil. Jadi maksudnya memang dalam ready mode lah. Anything happen dalam masa PKPB ni, semua orang memang dah ready mode. Anything happen dah ada ready. Kalau mengikut jangkaan Dr. Faiz sendiri, macam mana? Kita so, taklah tadi dekat Malaysia ni so far nampak macam selamat lah, nampak macam nak kata virus COVID tu tak almost zero lah dekat Malaysia ni. Ya, sebab orang tak keluar kawasan kan? Adakah sebab orang tak keluar kawasan ke? Betul. Okay. So bagi anda di luar sana yang berada di Kuala Lumpur, kalau tak perlu keluar, janganlah keluar ya. So dia akan memperbanyakkan lagi, dia akan menyebarkan. Nanti kita nak raya, memang tak raya, jawab benda confirm tak raya. So macam mana raya ni? So bagaimana bila kita cakap pasal raya kan doktor? So doktor sebenarnya komitmen perayaan dan bagaimana membagi masa beraya di rumah mertua dan sebelah rumah kami sendiri? Selalunya kita orang akan bergila-gila lah. Bergila-gila macam tahun ni rumah saya, tahun depan di rumah Dr. Syifa macam tu lah. Tapi almost every year macam walaupun first raya macam first raya pagi dekat JB, so petang tu boleh shoot balik KL, so dalam 3 jam 4 jam dah first raya petang malam tu dah boleh jumpa bahagian mertua dah. Tapi kalau ikut tahun ni adalah turn dekat rumah Syifa lah sebenarnya. Jadi postpone tahun depan lah. Kalau Asal rumah Syifa lah. Tapi dah sebab dekat Mersing kan? Dekat Mersing. tahun lepas dekat JB kan, kita orang pun dekat JB. So actually tahun ni dekat Syifa tu mungkin kalau PKP ni duduk kat Mersing je lah. So next year kita apa dekat. So kalau macam ikutkan doktor kan, so ada tak macam amal-amalkan macam pemakanan ataupun suplemen yang bagus untuk you makan sendiri? Sebagai doktor, you suggest kepada masyarakat di luar sana untuk makan suplemen tak dalam waktu musim COVID ni? Sebab saya nampak penerimaan macam orang banyak beli suplemen diorang kata untuk melindungi diri mereka daripada terkena COVID. Apa komen doktor? Kalau saya untuk lihat tu orang-orang yang sihat, yang tak ada sakit apa-apa, yang boleh makan minum secara biasa, saya cuma sarankan banyakkan minum air, tu ambil buah-buahan. Kalau nak ambil suplemen pun just macam vitamin C macam tu sajalah. Vitamin C, fish oil. Vitamin C lah. Yang lain macam tak perlu sangat pun. Daripada kita punya diet pemakanan hari-hari pun actually ada dah vitamin mineral yang penting untuk badan kita. Maksudnya memang dapat fresh ataupun nature yang asli punya makanan instead of makan suplemen tu lah. Tapi yang naturally yang memang macam nak cantik semua kan, makan suplemen sebab nak cantik, lawa kulit putih gebu, melepak tu macam mana doktor? Itu kena tengok label dia, tengok ingredient. Kalau tak ada apa yang bahaya boleh je ambil. Boleh je ambil ya. Selalunya dah kena ada keputusan daripada ahli farmasi. So, sebagai seorang doktor kan Faiz, so ada tak begitu orang kata doktor ni busy? So, tak ada masa katanya. So, adakah seorang doktor tu betul memang tak ada hobi ataupun Faiz ni ada hobi yang kita buat masa lapar? Doktor busy ni depends kat mana dia kerja kot. Betul. So, kabarnya doktor bekerja di bahagian kecemasan. Katanya Dr. Faiz bekerja di bahagian kecemasan, betul? Ya saya. Jadi macam mana kita nak tahu doktor ada hobi tak yang digemari waktu lapang? Hobi saya berbasikal lah. Berbasikal. Saya basikal awal pagi lah sebelum start shift baru dah cycle dulu. Tetap dia hobi dia ya. Kita hobi makan. So tidak ada masalah lah kalau macam orang kata macam saya kan sebelum kahwin macam ni dah kahwin macam ni badannya. So apa amalan-amalan berbasikal tu macam berapa minit? Keluar dah banyak putus, dah saya punya butang-butang semua tercabut. So
So doktor, macam mana? Apa amalan berbasikal tu memang bagus ke sebenarnya untuk seorang manusia biasa ataupun seorang doktor sebagainya? Apa aktiviti yang dilakukan, kaedah-kaedah dia? Macam mana tu Jack? Kalau saya tahu basikal je lah. Daripada zaman belajar tu, sementara tengah semua pun memang selalu berbasikal. Tapi cuma dah duduk kat Mersing ni, dah ada masa lebih, ada masa lapang. Kalau macam awal pagi tu sempat nak ada buat apa-apa, so teruskan dengan aktiviti basikal ni sebab dia ada feel dia untuk pusing tepi laut. Ya, sebab Mersing Dah ada sukan laut. tengok pokok-pokok, tengok apa, suasana kampung. Fresh air lah kat sana. So berbasikal pun dalam keadaan yang tenang. Ya, betul. Nak kata kereta-kereta kereta-kereta sesak pun tak ada. So keselamatan tu okey lah dekat sini. So doktor memang ada join kelab-kelab basikal ke? Sebab pegawai keselamatan petugas polis bantuan kami, dia memang polis bantuan lah. Cumanya dia ni seorang yang suka berbasikal dan pergi ke Terengganu lah berbasikal. So you join tak aktiviti-aktiviti macam tu? Tak adalah join club, cuma just dekat dalam kita orang punya hospital mesin ni adalah group. Kalau kita orang nak basikal, adalah kawan-kawan yang selalu berbasikal juga, tapi tak adalah buat kelab ke apa. So di musim PKP ni masih lagi? Tak adalah sampai merentas negeri beratus-ratus kilo, belum lagi. Belum lagi. Anak kecil. So kalau merentas negeri, saya rasa badan dah tinggal di bidang macam tu kan? Itulah. Kan, kalau macam tu pun dah kurus katanya, body dah fit, so tak perlulah merentas negeri ya. Okey. So bercakap tentang keadaan semasa macam sibuk di bahagian kecemasan apa semua tu kan, boleh tak Dr. Faiz kongsikan apakah sepatutnya persediaan sebagai keluarga yang menghantar keluarga pesakit di bahagian kecemasan, apa sebenarnya persediaan yang harus ada bagi keluarga? Persediaan keluarga pesakit lah. Kata ada pesakit, apakah persediaan hantar ke wad kecemasan tu, apa yang family kita tahu, bawa barang ke apa ke? Pertama sekali family members yang akan membawa pesakit tu mesti tahu sejarah pesakit lah. Mesti tahu dia punya, contoh kalau mak ayah dia sakit, dia kena tahu mak ayah dia tu sakit apa, dia ada sakit ke, macam mana ke, darah tinggi ke, lepas tu makan ubat apa, hari-hari dia boleh buat apa. So dia tahu bila mak ayah dia start sakit, macam mana sakit dia tu makin lama makin teruk ke apa. So sejarah sakit ni penting lah untuk kita orang sebagai doktor tu nak diagnose pesakit tu. So kadang dengan hanya sejarah pesakit yang detail pun kita orang boleh dapat diagnosis yang tepat. So cuma lain-lain tu cuma support dengan family member daripada segi pakaian. Kita tak ada apa sangat pun, cuma insurans yang penjaga tu penting tahu. Penjaga tu tahulah sejarah pesakit lah. Sejarah pesakit penting lah maksudnya. So bagi anda penonton-penonton di luar sana, jika menghantar pesakit-pesakit ke hospital, anda perlu tahu ya sejarah-sejarah, kalau boleh orang yang berilmu dan tahu latar belakang pesakit, supaya memudahkan Dr. Faiz dan doktor-doktor di luar sana, supaya kita dapat tahu dan cepat untuk kita buat proses mengetahui penyakit apa ya doktor. So kalau dia berada dekat sana lah di ruang kecemasan kan, apakah perbuatan ataupun tingkah laku yang kita sering tengok yang tak sepatutnya berlaku di ruang kecemasan oleh pesakit ke ataupun para yang penghantar lah, orang luar, orang awam, patient, orang awam. Selalunya adalah kalau dia punya waris dia ramai, so macam kalau kita dah ada satu rawatan, kita dah ada plan untuk pesakit tersebut, contohnya kita dah rujuk dia ke hospital Johor Bahru ke, ataupun nak masuk dalam ward ke, macam kalau kita nak explain, kita akan explain kepada seorang ahli keluarga, dia akan explain kepada yang lain-lain lah. Tapi kadang-kadang ada yang seorang dah explain and then datang lagi seorang masuk, explain lagi, datang lagi orang lain kena explain. Itu antara apa ni, menguji kesabaran.
Menguji kesabaran ya. Ya, dengar tu ya para penonton. Lagi satu sebab kat sini yang hospital mersing rawatannya adalah yang tak sama seperti hospital besar. Contohnya kita orang tak ada mesin ultrasound yang betul-betul nampak, tak ada mesin scan. So ada beberapa cara rawatan kita kena kita kena stablekan pesakit dulu kat Mesir, baru kita rujuk untuk ke hospital yang besar atau rawatan selanjutnya. So ada beberapa pesakit dia macam tak puas hati kenapa lambat, kenapa tak boleh buat macam ni terus. So nak kena explain betul-betul lah dekat dia orang. So agak mencabar ya. Proses. Okey. So ada tak di ruang kecemasan tu orang sibuk bawa makanan, buah-buahan berumah tangga dekat situ, bawa tikar bagai macam mana? Sebab dekat pintu kecemasan dah ada pegawai betul kan? security, so ada kan so dia orang dah kawal siap-siap lah. Kawal siap. Dah kan just bagi orang baris masuk dan barang pun taklah banyak sangat, melainkan dah confirm untuk masuk ward, baru dia orang siapkan barang lah. Okey. Sepanjang Dr. Faiz deal dengan patient kan, apakah pengalaman paling sedih sekali yang Faiz pernah hadapi? Sedih apa ya? Sedih selalu kalau ada pesakit muda lah, pesakit muda yang sehat. Contohnya kalau ada accident ke, sampai pendarahan otak, sampai paru-paru paru-paru berdarah, dalam perut berdarah, dan ataupun muda pun dah kena serangan jantung yang teruk. Itu yelah, kalau nak explain dekat family members pun, diorang pun taklah expect sakit tu boleh macam meninggal terus ke, ataupun sakit yang teruk. Tu kalau ada yang family members yang dia punya support dia memang very close antara diorang. So bila explain tu, kadang tengok diorang sedih pun, kita orang pun jadi sedih jugalah. So memang ada bidik-bidik sedih. So ada juga yang bidik-bidik gembira kan. So apa orang kata macam kenangan manis bagi seorang doktor bila berada di jabatan kecemasan tu? Kita kalau nak kecemasan selalunya jarang terus sihat lah. Selalunya kalau dalam ward kita dah rawat untuk beberapa hari, kita tengok sakit tu makin lama boleh berjalan sendiri, tak ada dah simptom-simptom sebelum dia masuk ward. Kita nampak dia makin sihat tu, tu kira gembira lah tengok dia orang dah sihat semua. So okey, doktor nampaknya macam sebagai bila kita dah tengok merangkumi semua apa cerita-cerita doktor ni kan, bagaimanalah kalau macam orang luar misal kata nak tackle seorang doktor, so apa sifat-sifat doktor sebenarnya yang boleh kita ketahui, kita pandang je kita tahu doktor. Sebab yang mendengarnya kita ni adalah orang kata orang yang mencari baju pengantin, orang yang mencari pasangan, dan orang yang mencari dan sebagainya. So bagaimana dia nak tackle seorang doktor ni? Terkejut kata doktor. So orang-orang yang di luar yang nak tackle doktor ya? Mestilah orang-orang nak tahu tip macam mana nak tackle seorang doktor ni. Kalau yang orang, yelah kalau orang luar kalau nak tackle doktor ni, asalnya dia kena faham jadual seorang doktor. Kadang ada on call, ada waktu kerja pagi sampai besok petang je baru balik rumah. So dia kena mudah untuk faham dan memahami antara satu sama lain lah. Itu yang paling penting lah. Nak kena ada kefahaman, kepercayaan. Sebab doktor memang sentiasa busy, betul? Tak adalah sentiasa busy sebenarnya. Kalau pandai dalam fikiran I, sebab I dah dimomokkan dengan cerita-cerita di dalam televisyen tu. Okey, kalau tengok dalam cerita doktor memang busy, tak ada masa. Tapi bila tengok Dr. Faiz macam ni, macam relax. Ada juga Dr. Faiz ber-Instagram dengan kami kan.
So maksudnya ada juga doktor-doktor. Ada masa. Masa sebenarnya. How you actually manage your Ya, manage your time. Okey. Dia So, ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi, tapi yang yelah sendiri dah kena tahu jadual masing-masing, dah kena pandai, nak kena susun lah, nak kena susun jam. Yelah semua orang ada 24 jam dalam sehari, so masing-masing kena bahagikanlah masa. Boleh je. Okey, so ada soalan daripada Syafarin Anwar. Dia kata, doktor, kita nak buat bengkel suture boleh ke? Suture. Apa benda tu? Tak nampak kita. Suturing ke? Suturing tu suturing. adalah Kita nak sponsor dia kata. Dia nak sponsor katanya. Boleh ke doktor? Kena berhubung dengan siapa tu doktor? Boleh tu boleh. Tapi idea ni saya kena bincang dengan kita punya pengarah lah. Saya buat idea lah. So bagi Syarafina boleh berhubung dengan Dr. Faiz ya. Fahrin ni. Syafarin. Ya, Farin lah kan. So boleh berhubung dengan Dr. Faiz dan nanti boleh PM kami akan berikan kepada anda nombor telefon Dr. Faiz kepada anda jika anda ni. So ada soalan-soalan daripada customer tak? Mana Syifa? So okey, sementara sebab kita ni butik pengantin, so apakah makanan ataupun aktiviti yang sihat untuk bakal-bakal pengantin, contohnya macam latihan ke ataupun pemakanan ke bagi bakal pengantin persediaan tu? Untuk bakal-bakal pengantin nasi untuk badan sihat lah. Ya, badan sihat. Nak kena pertama sekali kalau kesihatan badan ni adalah pemakanan lah. So daripada awal-awal dia dah kena mengamalkan pemakanan sihat dah beberapa bulan lah awal lah, sebab proses badan kita nak sihat, nak ada ambil masa berbulan-bulan juga sebenarnya, baru kita nampak change to our body lah. So and then dalam masa pemakanan pun boleh selitkan aktiviti-aktiviti kardio ataupun workout lah. Kardio lah. So kardio apa yang sesuai? Berlari setempat, skipping, apa-apa pun boleh, berlari setempat, berlari dekat luar, swimming. berapa banyak masa lama? Actually kalau yang biasa pun 3 ke 4 kali seminggu, setiap kali tu dalam setengah jam ke sejam pun dah okey dah. So dengan amalan dia macam tu, apa yang perubahan yang akan berlaku kepada bakal pengantin tu? Adakah dia akan cepat melahirkan anak ke ataupun macam mana, baik untuk pertumbuhan ke doktor? Tak lah, actually badan sihat, kalau gaya hidup sihat, pemakanan sihat, insyaAllah badan pun sihat. Dan bila nak kata subur tu rezeki masing-masing lah. Yalah kan, rezeki kan. So kita sebagai lelaki kita kena membuat persediaan awal supaya sihat, bugar katanya kan. Ceria dan sebagainya untuk mengharungi liku-liku kehidupan ya, sebab kita akan mempunyai metamorfosis pada badan kita. So bila sudah berkahwin doktor, bila kita sudah gemuk macam ni kan, macam dah tak boleh puasa pun tak boleh turun, so apa sebenarnya langkah yang bagus sebenarnya? Adakah dengan membuat liposuction ataupun potong usus? Bagi saya liposuction ke ataupun gastrectomy tu adalah last resort lah. Actually itu pilihan yang kalau boleh kita kena elakkan lah. So itu adalah nak uruskan badan tu adalah inisiatif sendirilah sebenarnya. Kena disiplin dengan semangat lah. So disiplin hari-hari, jaga pemakanan. Actually diet tu yang penting sebenarnya. Pemakanan lah yang sepatutnya dan diet lah.
Kiranya puasa ni baguslah sebagai training kita untuk menguruskan badan. Kalau buka tak banyak. Kalau buka tak banyak. Memang kena murah. Kalau Ya, berbuka betul. 3-4 pinggan dan juga termasuk dengan orang-orang sponsor murah dan sebagainya, macam mana dapat kita? Betul tu. Ah. Ada orang pun tadi dah masak dah duit dah tengok ada orang hantar lagi alamak. So Ah. hari-hari tu macam ada extra. Itu rezeki puasa. Jadi isteri kena bijak memilih ya, bijak memasak. Kalau rasa-rasa macam orang nak bagi, masak sikit je. Macam tu. Tak lebih daripada Tapi tak boleh tu. tak boleh nak expect juga. Tapi tak apa, boleh simpan sahur. Doktor, nak tanya sikit pendapat tentang face mask adakah face mask yang tidak mempunyai pengesahan KKM tu, what is the differences? Adakah boleh juga kita beli bila ada orang jual dekat luar sana ataupun better kita cari yang memang Yang ada pengesahan medical approval dengan triple A. Rasanya sebab setakat ni tak pernah tengok yang tak approve lah. Tapi walaupun yang dah approve, walaupun ada yang limit yang tebal, tapi semua dah approve by KKM, actually official selamat je untuk pakai. Cuma yang special untuk frontliner yang betul-betul jaga pesakit COVID ataupun pesakit TB, pesakit yang ada pulse, yang tu kita ada mask lain, mask sebagai N95. Ya. Memang tebal lah, yang tu lain lah. Itu kalau dipakai pun kita akan ada kemas lah. Tapi kalau setakat yang kalau even doktor tengok kes biasa pun kita orang akan pakai mask-mask yang biasa juga. Okey doktor, nampak gayanya kita dah hampir sejam kita bercakap ni. So mungkin kita ada kata-kata terakhir buat doktor. Syifa, Kalau boleh kita Dr. nak berjumpa Syifa. dengan Dr. Syifa di situ. Sekejap je lah. Dr. Syifa ni malu-malu orangnya. Hai Syifa. Hai Syifa. Ya. Apa khabar Syifa? Mainlah sini tak nampak. Tak nampak di situ. Doktornya malu-malu. Okey doktor. Okey Syifa. Untuk pengetahuan semua, jadi Dr. Faiz dan Syifa ialah cousin kami. Cousin kami. Dan mereka juga pernah mendapatkan perkhidmatan daripada Istana Putih masa Ya, bertahun waktu perkahwinan dahulu. Diorang seorang yang sangat senang. Terima kasih Alor dengan Abang Faizal yang sponsor baju dengan Dewan. Ya, kami sponsor baju Dr. Faiz dan juga Dr. Syifa. Alright, kami juga merakamkan ribuan terima kasih kepada Dr. Faiz dan Syifa kerana sudi bersama-sama kita pada malam ini di dalam rancangan Borak More. So bagi anda di luar sana, jika perlukan ada beberapa persoalan, boleh hubungi kami di talian 019-2151-1056. Okey. So kata-kata terakhir buat Dr. Faiz? Daripada Dr. Faiz dekat semua orang, kata-kata pesanan ke masa PKP ni ke kata-kata akhir. Pesanan saya, jagalah kesihatan sepanjang wabak COVID sekarang ni. Selalu basuh tangan, pakai mask kalau yang siapa yang ada batu-batu semua, dan kurangkan aktiviti di luar yang di mana ada ramai orang. Dan kepada bakal-bakal pengantin siapa yang nak menjadikan rumah tangga, boleh bawa hubungi Istana Putih. Ya, insyaAllah. Terima kasih. Baju-bajunya, desainnya memang top. InsyaAllah. Alright, terima kasih Faiz dengan Dr. Syifa. Okey, selamat Hari Raya. Kita tahu kita tak jumpa. Selamat Hari Raya. So, selamat puasa, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Bye.